Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, kita hendak kembali membincangkan tentang dakwaan Wan Saiful Wan Jan, iaitu ahli Parlimen Tasik Glugor yang telah mendakwa beberapa pihak cuba untuk membeli serta memujuk beliau agar untuk buat perkara-perkara yang akan menyokong Perdana Menteri dan sebagainya. Seperti mana dahulu ketika awal-awal perbahasan titah diraja. Cuma kali ini, tuan-tuan dan puan sekalian, Wan Saiful Wan Jan telah menamakan pihak-pihak yang terlibat dan telah meminta satu permintaan rasmi daripada Speaker Dewan. Apakah itu? Kita intro dulu! La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memang kita masih tidak lupa berkenaan dengan lompatan daripada 6 ekor katak daripada Bersatu menyokong Perdana Menteri. Tetapi dalam masa yang sama, mereka tidak keluar daripada Parti Bersatu. Dan sokongan-sokongan ini dikaitkan dengan tindakan kerajaan mungkin untuk menawarkan mereka habuanlah, menawarkan peruntukan dan itu dan ini seperti mana yang diyakini oleh ramai pihak. Dan benda itu macam nampak real jugalah sebenarnya tuduhan-tuduhan itu. Sebab macam contohnya kan ahli Parlimen Bukit Gantang si Syed Abu Hussein tu, selepas dia melompat menyokong PMX, tiba-tiba dia mendapat jawatan pengurusi NAKOL. Siap jaga beras lagi tu masalahnya. Dan jikalau anda masih ingat pada awal-awal perbahasan titah diraja ketika pembukaan sesi Parlimen untuk tahun ini, Wan Saiful Wan Jan telah mendedahkan dalam Parlimen betapa ada beberapa pihak cuba untuk memujuk beliau agar melakukan perkara yang sama, iaitu menyokong PMX dan dalam masa yang sama juga tidak perlu untuk lompat parti. Beliau siap sebut tentang perjumpaan dekat hotel itu, ini dan sebagainya, tentang apakah yang telah ditawarkan dan macam-macam lagi. Tetapi pada ketika itu, perbahasan tersebut telah diganggu oleh jeritan-jeritan dan juga salakan-salakan daripada ahli-ahli Parlimen Kerajaan seperti dari Julutong dan juga daripada Sungai Petani. Tetapi pada kali ini, tuan-tuan sekalian, untuk sidang Parlimen pada kali ini, Wan Saiful Wan Jan bertindak lebih jauh lagi, iaitu beliau telah menamakan pihak-pihak yang terlibat yang dikatakan hendak menawarkan beliau itu dan ini agar beliau dapat dipengaruhi untuk mengucapkan sesuatu di dalam Parlimen dan sebagainya. Jadi untuk penerangan lebih lanjut, untuk pengetahuan anda semua, ini adalah video rakaman ketika Wan Saiful telah membahaskan perkara ini dan juga telah meminta Speaker Dewan tentang satu perkara yang agak luar biasa. Pernah berlaku tetapi agak luar biasa. Tonton. Saya timbulkan peraturan mesyuarat sebelum baik, Yang Berhormat Tasik Glugor, peraturan mesyuarat berapa? Yang betul, saya mohon untuk menimbulkan mesyuarat peraturan mesyuarat 80A mengenai kuasa majlis menghukum kerana menghina majlis. Panjang tapi itu summary-nya. Sebentar, ini jarang-jarang dibangkitkan. 80A. Kalau 36 tu, 37 tu dah makanan hari-hari. Sebentar. 80 A. ya. 80 adalah jawatan kuasa hak dan kebebasan. 83 kuasa majlis menghukum kerana menghina majlis. Baik, apa dia Yang Berhormat Tasik Glugor? Yang hormat, yang betul, saya mohon untuk menimbulkan peraturan mesyuarat 80A ini kerana ada satu presiden yang telah pun dicipta dalam Dewan ini pada tahun 2009 yang berkait dengan Yang Berhormat Kapal Singh pada masa itu. Jadi saya ingin mencadangkan yang betul supaya Dewan ini membuat satu ketetapan untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa pilihan, sebuah jawatan kuasa di bawah peraturan 80A yang dibaca bersama dengan Seksyen 9 Akta 347 bagi mengenal pasti, membicarakan, memutuskan dan menghukum beberapa individu yang membuat penawaran kepada saya untuk mempengaruhi kelakuan saya dalam Dewan ini. Antara tawaran yang dibuat ialah mengenai peruntukan Parlimen, peruntukan projek RM2 juta bayaran untuk kos perubatan isteri saya, kos guaman untuk menghadapi pertuduhan di mahkamah, ada token yang tidak dinyatakan jumlahnya dan juga pengguguran kes saya di mahkamah. Tawaran-tawaran ini yang betul dibuat oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Gua Musang bersama 2 orang individu yang memperkenalkan diri sebagai Hasnan dan Datuk Azman pada 17 Januari 2024. Serta Hasnan dan seorang lagi yang memperkenalkan diri sebagai Datuk Rahim pada 26 Februari 2024 setelah mereka diperkenalkan kepada saya oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Tanjung Karang. Setelah itu, mereka ini termasuklah juga Yang Berhormat Ahli Parlimen Tanjung Karang telah menghantar cadangan kepada saya. Dalam cadangan itu ialah mengandungi ucapan yang mereka mahu saya ucapkan dalam Parlimen pada 28 Februari semasa saya membahaskan titah yang di Pertuan Agong. Ini usaha untuk mempengaruhi kelakuan saya.
Ini adalah usaha kacau ganggu, penawaran dan tindakan yang berbaur ancaman yang salah untuk mempengaruhi kelakuan saya sebagai seorang ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat. Berdasarkan perkara-perkara tersebut, butiran tersebut, telah berlaku kesalahan menghina majlis di bawah Seksyen 9D dan Seksyen 9E Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 atau 347 dan boleh jika disabitkan kesalahan dihukum di bawah seksyen yang sama. Lantas memerlukan pembentukan sebuah jawatan kuasa di bawah Peraturan 80A. Itu permohonan saya, Yang Dipertuan. Saya ingin tambah Sebentar Yang Berhormat Baluran, let me settle one by one. Dan ini saya akan beri ruang untuk Yang Berhormat Baluran. Pada pandangan saya, apa yang Berhormat? saya boleh lanjut kes yang dirujuk oleh Yang Berhormat Sebentar, Tasik biar Glugu. let me settle. Biar saya uruskan apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tasik Glugu. Kalau apa yang saya lihat dalam perjalanan Dewan ini, julung-julung kali, kalau selain daripada 36, 37, 18, 17, itu dah orang kata asam garam dalam parlimen ni. Kalau 80 ni, ia dan apa telah allegation, tuduhan, apa bukan maksud saya tuduhan, yang diungkapkan oleh Yang Berhormat Tasik Glugu, is very menarik perhatian. Quorum dalam parlimen itself, ataupun kalau dah live, satu Malaysia yang ambil maklum. Baik, Walau sedemikian, peraturan juga menetapkan agar apa-apa yang telah diunggapkan oleh Yang Berhormat supaya lebih bersesuaian, ianya dinoktakan di dalam ayat. Saya menasihatkan Yang Berhormat untuk usulkan perkara ini, bahawa perkara 80A itu kepada Parlimen, pada Speaker, agar ini amat very orang kata allegation terhadap seorang ahli parlimen kepada seorang ahli parlimen. Jadi biarlah ia dinilai dan dipertimbangkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat sendiri. Saya cadangkan sedemikian. Baik, Yang Berhormat Beluran. Yang Hormat Yang di-Pertua, insiden yang berlaku pada tahun 2009, 26 hari bulan Februari 2009 berlaku di dalam Dewan. Berkaitan. Yes, berkaitan mendiang Yang Berhormat Kapal Singh, ahli parlimen Bukit Gelugur ketika itu. Apa yang berlaku, beliau diganggu dalam kompaun parlimen ini dan beliau telah mengemukakan aduan dalam Dewan. Pada hari yang sama, Yang Berhormat, that incident happen inside or is it outside the surrounded? compound, within the compound of Within the parliament. compound of parliament itself. Yes, within the compound of parliament. Baik. Dan dia membuat aduan kepada parlimen dan seterusnya pada hari yang sama, usul penubuhan jawatan kuasa untuk menyiasat aduan pembuatan menghina majlis di bawah Peraturan 80A itu telah dibuat oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan usul diluluskan. Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri ketika itu adalah ahli Yang Berhormat daripada Padang Rengas. Dan usul diluluskan. That was insiden 26 hari bulan Februari. Diluluskan di bawah 80A. 80A. Okey. Kemudian satu jawatan kuasa dibentuk di bawah 80A itu. Dan 6 bulan selepas itu, 2 hari bulan Julai, selepas proceeding yang dibuat oleh di bawah jawatan kuasa itu, menteri yang sama telah mengumpulkan keputusan dan menghukum beberapa orang yang dikatakan mengganggu ahli parlimen Tasik Glugur ketika itu. So ada presiden di dalam parlimen. Ahli parlimen Tasik Glugur, Gelugur juga Yang Berhormat. Gelugur juga. Hari itu Bukit Gelugur. Hari ini sekarang ini Tasik Glugur. Gelugur juga diganggu oleh beberapa orang ahli parlimen, termasuk beberapa orang. Saya mohon agar usul ini dilihat secara serius. Kerana ada presiden gangguan terhadap seorang ahli parlimen dan satu jawatan kuasa di bawah 80A dibentuk, usul dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri, Jabatan Perdana Menteri, in charge of parlimen ketika itu. So ada presiden Yang Berhormat Speaker, look into this. Ini adalah satu aduan seperti yang dibuat oleh Tasik Glugur ketika itu, satu aduan, dan kerajaan mengambil serius tentang aduan gangguan terhadap seorang ahli parlimen. So you must uphold peraturan mesyuarat. Speaker is the custodian of the peraturan mesyuarat. Look into this seriously. Kerajaan boleh kemukakan usul di bawah 80A dan bentuk satu jawatan kuasa untuk menyiasat aduan yang dibuat oleh Tasik Glugur. Saya pohon agar perkara ini diambil serius oleh Yang Berhormat. Yang Berhormat Beluran dan ahli-ahli majlis, bila tuduhan terhadap seorang ahli parlimen
dan berlaku di dalam Dewan, itu adalah bidang kuasa kita di dalam ini. Sebagaimana sanction di bawah perkara 63 perlembagaan. Saya take cognition of it. Sebagaimana saya telah jelaskan tadi, Yang Berhormat Tasik Glugu, it must be black and white because the allegation is very serious dalam pandangan saya lah. Ya. Supaya yang di-Ketua kita, the speaker itself, boleh memutuskan sama ada whatever decision is to be made. Baik ya. Saya ucapkan terima kasih Yang di-Ketua. Saya akan submit usul tersebut dan saya harap kita sama-sama mempertahankan kewibawaan dan kemuliaan Dewan ini tanpa campur tangan daripada pihak luar. Sini kita dapat lihat tuan-tuan dan sekalian, Wan Saiful Wan Jan terus terang mengatakan bahawa ahli Parlimen Tanjung Karang dan juga ahli Parlimen Gomusang terlibat antara orangnya yang telah cuba untuk memujuk beliau agar menerima tawaran-tawaran yang telah ditawarkan dengan syarat beliau bercakap berdasarkan kepada apa yang telah dimahukan oleh puak-puak ini di dalam Parlimen dan sebagainya. Di mana Wan Saiful Wan Jan atas kesedaran beliau telah meminta Speaker Dewan agar membuat satu jawatan kuasa khas di bawah perkara 80A untuk menyiasat dan juga menghukum ahli-ahli Parlimen yang cuba untuk menghina institusi Parlimen dan sebagainya. Cuma kali ini tuan-tuan sekalian, nampak gayanya Wan Saiful memang terus terang directly sebut siapakah yang terlibat dan macam-macam lagi. Dan memandangkan perkara ini disebutkan dalam Parlimen, maka wajarlah benda ini diselesaikan di dalam Parlimen. Dan yang bagusnya, Alhamdulillah, kali ini tidak ada salakan daripada ahli-ahli Parlimen Kerajaan yang cuba untuk mengganggu Wan Saiful Wan Jan ketika menyampaikan perkara tersebut. Tak macam satu ketika dahulu, ketika awal-awal perbahasan titah diraja yang dulu itulah. Tetapi yang paling penting untuk kita catatkan dekat sini, tuan-tuan dan sekalian, apa yang telah diminta oleh Wan Saiful itu bukan tak pernah berlaku. Pernah berlaku. Ada presidennya dalam Parlimen, iaitu pada tahun 2009 ketika Kapal Singh telah meminta jawatan kuasa yang sama diwujudkan di bawah peruntukan yang sama untuk menyiasat serta menghukum mereka yang cuba untuk mempengaruhi kapal dalam menjalankan tugas beliau selaku ahli Dewan Rakyat. Dan pada ketika itu, Speaker Dewan telah meluluskan tuntutan tersebut, usul tersebut, dan jawatan kuasa itu telah dibentuk dan beberapa ahli Parlimen yang dikatakan terlibat telah pun dihukum pada ketika itu. Jadi atas dasar presiden itulah bab kata ahli Parlimen Buluran iaitu Ronald Kiandi, benda ini patut dilakukan oleh Speaker Dewan. Tetapi macam saya katakan tadi, Alhamdulillah lah kerana apa yang cuba disampaikan oleh Wan Saiful, oleh Buluran tidak mendapat gangguan daripada anak-anak papa. Mungkin kali ini bila Wan Saiful telah mengemukakan satu orang kata apa, permintaan rasmi, mungkin mereka tak dapat cakap apa-apa lah sebab benda ini memang bertepatan dengan aturan Dewan. Dan sekarang kita lihat apakah tindakan Dewan Rakyat selepas ini? Apakah tindakan Speaker? Adakah mereka akan meluluskan serta memenuhi tuntutan daripada Wan Saiful itu, iaitu membentuk jawatan kuasa yang telah tersebut itu, ataupun macam mana? Tetapi satu perkara yang kita nak perhatikan juga dekat sini tuan-tuan sekalian, iaitu tentang bagaimanakah Speaker Dewan Rakyat menangani hal ini. Dua speaker yang berbeza, dua cara yang berbeza dalam menangani apa yang telah disebutkan oleh Wan Saiful. Wan Saiful sebut benda yang lebih kurang sama. Cumanya dulu dia tak sebut nama, sekarang dia sebut nama. Dulu dia tak kemukakan peruntukan di bawah 80A, sekarang dia kemukakan peruntukan tersebut. Dan dua speaker yang berlainan pada ketika ini berbeza cara layanan mereka, cara mereka handle situation antara satu sama lain. Macam yang kita lihat sekarang ini, timbalan speaker iaitu Datuk Ramli memang handle situasi dengan sangat-sangat profesional. Sesiapa yang nak mencelah, dia kata nanti dulu kita akan selesaikan satu persatu. Dan beliau nampak sangat-sangat teliti dalam apa jua yang disebutkan oleh Wan Saiful dan beliau banyak memberikan idea, cadangan dan sebagainya. Tidak sekalipun beliau membuat keputusan dalam keadaan emosi ke, dalam keadaan marah-marah ke apa-apa ke, langsung tak ada. Memang nampak sangat profesional. Tapi berbanding dengan speaker yang dulu ketika Wan Saiful mengemukakan perkara yang hampir sama ketika awal-awal perbahasan titah diraja itu, anda tengok sendiri bagaimanakah reaksi beliau. Tasik Glugu, that is very unkind statement. Okay. Saya bagi warning sekarang, tarik balik. Okay, Sebab untuk menuduh orang korup dalam keadaan yang tidak ada bukti. I am warning you now, tarik balik. Tan Sri, Woi, tarik balik lah. Satu, tarik balik. Dua, boleh saya ubah ayat Speaker, saya? tak mau ubah, tarik balik perkataan tadi. Korup, orang yang korup jumpakan tuanku, tarik balik. Di sini kita nampak tuan-tuan sekalian,
Datuk Ramli Mohamad Noor jauh lebih profesional berbanding dengan Tan Sri Johari Abdul. Nampak sangat perbezaan pendekatan, nampak sangat perbezaan cara mereka menangani situasi dan macam-macam lagi. Kerana itulah saya sekali lagi tegaskan di sini, sepatutnya Speaker Dewan ini ditukarkan. Gugurkan sahaja Johari Abdul, naikkan Ramli Mohamad Noor sebagai Speaker Dewan. Sebab kita lihat, Datuk Ramli ini merupakan seorang yang sangat-sangat adil dan mampu untuk menjadi speaker yang sangat bijaksana, yang mampu untuk mengawal Dewan dan sebagainya. Ini yang kita nak, tuan-tuan sekalian. Tetapi itulah dia. Benda ini kan melibatkan kerajaan juga. Macam mana adil pun speaker satu Dewan itu, ianya tetap berada di bawah kerajaan. Sebab ialah speaker ini pun latihkan oleh kerajaan juga. Masalahnya betul tak? Jadi apa-apa pun kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka nak. Jikalau tidak, tak adalah Sani Hamzah kata macam ni. Tapi nasib baiklah dia tak memekak macam ni kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.